Okay, hai, Assalamualaikum. Okay. Hari ni terpaksa ada perubahan sedikit untuk kelas kita kerana tadi baru saja selesai guru. Okay, so saya terpaksa ubah sedikit lah waktu pembelajaran kita. Okay. Harap semua nampak kalau saya tutup tu kamera tu, so don't worry, saya akan terangkan. Cuma buat masa ni akan ada banyak perubahan kerana apabila mula persekolahan akan bermula minggu depan. So kemungkinan pembelajaran secara maya pun mungkin sukar untuk saya buat live. Okay. Dan pembelajaran kemungkinan saya akan buat rakaman dan akan upload di dalam YouTube dan akan bertanyakan kepada anda. Okey, namun bagaimana saya untuk saya pastikan sama anda lihat ataupun tidak paparan saya. Okey, di sini yang saya nak tekankan sedikit, saya nak terangkan sedikit di mana. Okey, apabila bermulanya persekolahan semua, saya maklumkan di dalam buku. Okey, termasuk tak ada apa-apa. So tak perlu tanyalah cikgu hari ni ada ke tidak kelas semua. Okey, apa-apa saya tak maklumkan dari masa ke semasa. Sebab sebelum ni kita constant kelas. Okey, percaya jugalah kita cuba membuat kelas dengan banyak masa kan, kita dah berada banyak sibuk juga. Namun apabila bermulanya persekolahan nanti memang akan sedikit berbeza dan sukar untuk saya buat ni kerana saya ditugaskan, adalah tugasan yang saya perlu membuatkan hadir ke sekolah hampir setiap hari. So kalau hampir setiap hari saya perlu pergi sekolah, so memang sukarlah bila masa saya nak bertugas dan bila masa saya nak ada. So kalau apabila saya dah dapat waktunya baru saya akan maklumkan. Okey, namun saya akan terangkan sedikit maklumat. Kemungkinan cara yang saya akan buat adalah saya akan buat rakaman, so you need to watch in the YouTube. Tapi bagaimana saya nak tahu anda lihat ataupun tidak, ini yang saya kata, saya akan masukkan sedikit satu apps di mana daripada situ saya akan kenal pasti anda lihat ataupun tidak video saya. Apa sebenarnya boleh detect, kalau anda tak lihat sampai habis, dia boleh detect. Okay, that one memang ada satu aplikasi lah di mana ada cikgu yang mengajar saya dah pergi khusus untuk melihat, untuk pastikan pelajar sebenarnya menonton video tersebut. Okay, alright. So kalau apabila rakaman tersebut telah dinaik semua, kalau latihan, saya tahu pelajar yang hadir secara online, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana anda berjaya datang. Namun sekiranya anda mempunyai kekurangan, maklumkan kepada rakan-rakan yang mungkin tidak pernah masuk ke kelas, okey, yang tidak pernah masuk ke kelas online dan sukar untuk anda boleh datang ke sekolah, berjumpa dengan saya, mesej, cikgu saya datang sekolah nak ambil nota. Sebab saya tahu ada yang ada rakan anda yang memang ada masalah, yang tidak ada langsung nota, mungkin tak pernah langsung buat latihan. Tolong maklumkan kepada rakan-rakan anda. Okey, tapi saya tak akan sediakan semua kepada semua pelajar, okey. Saya tahu ada beberapa yang memang memerlukan. So minta maklum kalau you datang, tolong maklumkan awal, cikgu saya tak ada nota sekian-sekian. Boleh tak cikgu tolong printkan ataupun photostatkan untuk saya. Okay, so saya akan prepare tolong datang ke sekolah untuk ambil. Saya tak boleh datang ke rumah anda sebab kalau saya datang banyak tempat kan. Dan kita tahu di mana sekolah, ambil nota di sekolah, berjumpa dengan saya, mesej saya. Okay, alright. Saya akan buat at least satu tajuk satu minggu. Okay, alright, sebab macam saya maklumlah tugasan memang banyak berubah, cikgu akan bertambah tugasan, kena pantau SOP tertentu. So disebabkan tu kelas kita berkemungkinan satu minggu sekali saja ataupun satu rakaman video saja yang saya akan buat. Mungkin ada yang ringkas dan mungkin ada yang panjang. So saya harap pelajar-pelajar jelas berkenaan ini. Okay, so hari ini kita akan teruskan. Okay, ini adalah tajuk kita iaitu mungkin sedikit panjang, saya minta maaf saya perlu terangkan
proses pada masa akan datang. Okay. So this one, tajuk hari ini adalah menghasilkan borang dan memasukkan data melalui borang. Okay. Alright. So this one, awak kena tahu. Okay. Menggunakan Microsoft Access ataupun PHP. How you want to create a form. Okay. Borang tu kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil form Alright. Semua orang pernah mengisi borang. Sama ada you nak daftar IC, MyKit, MyCard semua. Kalau nak buka account banyak orang ataupun you perlu ada form kan untuk isi. So this one kita bagaimana nak create a form dan how we want to input the data through a form. Okay, so ini yang kita akan gunakan di dalam Microsoft Access. Okay, sebelum itu saya akan terangkan okay, apa itu form. Right, this one ada salah sikit boring sebab dia auto Alright, form ini digunakan untuk menyusun dan mengurus rekod-rekod dalam pangkalan data dengan lebih efisien. Okay, penggunaan borang sangat penting Right, untuk pengguna memasukkan dan mengubah suai data dengan mudah kerana borang boleh berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang interaktif. Okay, even kalau kita buka online telefon kan. Alright, kalau even you nak daftar bayar contoh kalau your parents nak daftar contoh MySejahtera. Okay, MySejahtera tu dia akan ada maklumat yang terisi. Itu adalah contoh-contoh form sebenarnya. Okay, kalau borang biasanya adalah menggunakan secara manual adalah menggunakan sistem kertas lah. Okay, alright, bagaimana kita nak mencipta form ataupun mencipta borang. Okay, contoh this one, tolong cuba. Okay, apabila anda dikendaki, apabila saya minta saja PBD hantar, so you kena tunjukkan bagaimana untuk membina form yang dikendaki. Okay, kalau you punya tugasan perlu tunjukkan sebab PBD ada yang perlu membina form ini. Okay, alright, bagaimana untuk membina form? Okay, contoh kita nak bina form pelajar. Itu kita dah ada kan? Kita dah ada jadual markah dan jadual murid. Ingat, markah murid ni apa dia? Ingat balik, ini adalah daripada maklumat kita sebelum ini. Kalau yang lupa, rujuk balik nota. Okay, first, buka pangkalan data iaitu tugasan 1, klik tab. Tugasan 1 tu yang dululah yang kita buat. Okay, kemudian klik tab, create, bagaimana nak bina form, pilih ikon form wizard ini. Okay, kemudian akan ada paparan, form wizard ini akan keluar. Okay, kemudian anda perlu klik yang mana anda ingin buat jadual. Okay, sebab kat sini ada 2 jadual, markah ataupun murid. Okay, borang apa yang anda ingin bina. Okay, so kita contoh kita nak bina jadual daripada jadual murid. Kita nak bina form daripada jadual murid. So daripada sini kita perlu pilih atribut yang terlibat di bawah entiti murid. Ingat balik entiti apa, atribut apa. Alright, so di sini kita perlu pilih atribut yang dikehendaki untuk membina form. Okey, namun setiap ikon ini mempunyai maksud tersendiri. Awak boleh lihat di mana bentuk anak panah 2 ke kanan ini bermaksud kita nak tambahkan semua medan ataupun atribut ini di dalam form. Kalau kita nak masuk hanya beberapa sahaja, kita klik ikon anak panah ke kanan ni 1. Sekiranya kita ingin membuang daripada sini, kita nak buang masuk ke sini balik. Semuanya kita kalau nak buang, kita pilih anak panah 2 yang ke kiri dan kalau nak buang 1 saja, kita perlu klik anak panah ke kiri. Sekejap ya. Right. Okay. Apa seterus langkahnya? Dia nampak? Kalau yang tadi ni dia nak pakai semua atribut, betul? So sebabkan itu dia hanya klik 1 dan dia klik ikon ini, so semua atribut akan dimasukkan dalam form. Okey, kemudian
Setelah selesai memilih aktiviti yang dikehendaki, yang boleh klik next. Okey, bergantung kalau anda nak pilih semua atau tidak. Anda boleh dengar tak saya cakap? Semua boleh dengar ke saya cakap? Saya takut tak jelas nanti. Boleh respon, adakah anda dengar apa yang saya cakap? Boleh, sorry kalau you dengar budak menangis pun tolong ignore kerana ini yang membuatkan sebenarnya kelas saya terpaksa dikurangkan kerana saya berseorang kan, tak perlu menjaga menjaga anak saya seorang ya. So memang akan terganggu sedikit lah. Okay, alright, sekejap ya. Okay, alright. Setelah awak pilih next tadi tu, so ini adalah paparan seterusnya. Okay, di sini kita akan perlu memilih bentuk form yang kita kehendaki. Okay, contohnya kita ingin sesuatu seperti kolomnar. So yang lain ni, you boleh pilih bagaimana bentuk yang awak kehendaki. Awak boleh lihat paparannya, dia akan tunjukkan di sini. Okay, contoh yang kita akan buat yang ini dahulu adalah kolomnar dan klik button next. Okay, kemudian namakan form anda. Okay, borang anda tu anda tolong namakan. Contoh di sini sebab kita nak buat borang murid. Kalau you nak buat borang markah boleh. Contohnya kalau kita sebagai cikgu nak minta markah-markah daripada cikgu lain kan. So kita minta borang markah. So tapi kita kena pilih lah entiti yang betul. Maksudnya kita tak boleh pilih entiti murid. Kita kena pilih entiti markah. Okey, setelah kita menulis nama borang kita, right, dan kita klik finish. Okey, so ini adalah paparan borang murid. So daripada sini, bila you dah buat nanti, you akan perasan pada bahagian kiri, dia akan paparkan kepada anda borang murid telah dihasilkan. Okey, dan ini menunjukkan rekod yang dah ada. Okey, kenapa ada 7? Okey, kalau you lihat, you rujuk balik tugasan satu sebelum ini, iaitu murid dalam buku teks kan. Kita dah ada 7 pelajar yang kita buat hari tu. Okey, kalau you dah cuba, bagus. Yang belum, jangan pelik. Kenapa tiba-tiba ada 7? Tengok balik buku teks hari tu. Tugasan satu ada 7 pelajar sebab tu sudah ada automatik 7 rekod nama pelajar. Sebab tu 1 of 7. So, dia akan paparkan data yang telah sedia ada. Okay, alright. Butang-butang terdapat bahagian bawah borang nanti. Okay, nanti nampak dia kecil ni kan. Yang kecil-kecil bawah ni. Okay, alright. Ada maksud tertentu untuk yang sesiapa yang tahu tak, yang tidak tahu. Okay, so button seperti ada bentuk anak panah, ada garis. Bermaksud alih kepada rekod yang pertama. Mungkin you dah tak rekod yang terakhir ataupun pertengahan. You bayangkan kalau ada form banyak, you nak terus automatik terus pergi ke maklumat yang pertama, so you just click this icon. Okay, kalau nak panah saja, bermaksud anda akan beralih daripada rekod semasa ke rekod sebelumnya sahaja. Contoh you di muka surat 23. You nak tengok muka surat sebelumnya, you klik anak panah ini. Tapi kalau you di muka surat 23, you nak tengok balik muka surat yang pertama, you klik this button. Okay, kalau anak panah ke kanan, mengalihkan borang kita kepada rekod yang seterusnya ataupun yang berikutnya. Anak panah baris, alih kepada rekod yang terakhir. Okay, dan anak panah berbentuk macam maju star-star ni, bermaksud kita nak ada masuk rekod yang baru ataupun data baru. Dan klik search, awak cari rekod yang dikehendaki. Okay, right, so this one ada nanti kita awak kecilkan sikit, awak boleh edit Bagaimana untuk bina borang dengan memilih attribute dari dua jadual yang berhubungan. Okay. Okay. So this one, sebab tu saya kata this one memang kena praktikal sebenarnya.
Saya mengajar teori tapi agak sukar sebenarnya sebab saya tidak nampak proses anda membuat membuat tugasan ini. So agak sukar sebenarnya untuk saya tahu sama ada anda mempunyai masalah ataupun tidak semasa menjawab soalan ini. Okay. Alright. Sekejap ya. Ya. Okey. So daripada sini first pastikan anda telah buat tugasan yang satu tu. Kemudian pada menu bar, kita awak cari atas ni kita panggil menu bar. Klik pada button create dan klik pada form wizard. Sama sahaja macam tadi. Okey, cuma pada bahagian ini kita tingkat form wizard. Okey, pilih jadual murid. Klik button yang arrow 2 tu ke kanan untuk pilih semua maklumat. Kemudian klik button jadual markah ataupun isi markah, klik button arrow ke kanan juga. Ini ingat balik bermaksud kita nak masukkan semua atribut di dalam jadual. Okey. Alright. Kemudian akan ada paparan seperti ini. Okey, setelah anda dapat paparan seperti ini, anda perlu pilih form with subform. Okey, kemudian klik button next. Okey. Right, saya nak naik susah sebab anak saya tidur pula atas tiba saya ni. So tak apa, nanti next class nanti tak apa, kita buat bersama-sama sebab sebenarnya ada sebab kadang-kadang saya perlu tengok kamera anda ataupun tengok personal semua untuk anda. So saya lihat sama ada anda mengalami masalah ataupun tidak. Okey. Setelah daripada proses ini, okey, kemudian pada ini nampak berbeza kan apabila anda membuat satu borang dengan apabila anda kaitkan dua jadual ini. Okey, pada bahagian ini klik pada data sheet dan klik button next. Okey, jangan lupa namakan borang. Okey, dan perlu tahu yang mana main borang. Main borang tu borang murid dan apa subformnya. Kemudian klik finish. Okey, so daripada sini borang murid dan borang markah berjaya dihasilkan. Macam mana nak tahu? Pastikan belah kiri ni awak akan nampak borang markah adalah subform, dia nampak S2. Kalau tak nampak, awak tarik je ke tengah ni, awak akan nampak lah dia akan penuh borang markah subform dan borang murid. Okay, this one kita boleh nampak data dan perkaitannya. Nampak ID markah dia terus ada paparan. Nampak borang markah dia terus masuk inilah platformnya. Okey, detail-detailnya semua ada. Okey. Dan bagaimana macam tadi lah, ingat tak button tadi? Anak panah yang masih ada bentuk star ni bermaksud kita nak masukkan data baru. Okey, contohnya mungkin ada pelajar baru di dalam kelas anda. Okey, so awak klik saja button tersebut dan masukkan data berkenaan. Okey, ini contoh dia lah bagaimana mengisi data untuk maklumat yang baru. Okey, right. Klik button anak panah star tadi. Okey, ruangan kosong ni lengkapkan kesemua ini termasuk borang murid dan subformnya borang markah. Dari pada sini paparan you akan nampak daripada 7 dia akan jadi 8. Bermaksud kita dah ada data baru lah. Okey, ini setelah paparan diisi. Okey, di sini adalah dua. Okey, so ini adalah paparan yang dah isi. So bagaimana nak lihat balik, you boleh tengoklah kat sini nanti tau. You nak tengok berjaya ataupun tidak yang telah diisi kan.
Okay. Jangan lupa tekan enter semua. Dan awak klik lah nak pandang ke kiri ke kanan ni. Percaya tak? Data yang baru masuk ni agak-agak ada kat dalamnya. So, you boleh try lah nanti. You boleh cuba Okay. So, this one as a revision semula ingatan. Ingat, ada dua cara masukkan data ke dalam pangkalan data. Sama ada secara langsung ke dalam jadual. Macam secara langsung ke dalam jadual ni bermaksud awak kena klik entiti murid ataupun entiti markah. Misalnya, okay, dua cara masukkan. Masuk ke dalam jadual. Jadual murid ni kan, nak masuk cara langsung tu maksudnya you klik je tambah. Kalau you buka Microsoft Excel, you tambah automatik kat sini. Kat satu, selain itu, you boleh masukkan melalui borang. Melalui borang ni bermaksud kita dah create form ni kan. Yang tadi tu masuk macam ni. Kalau masuk secara langsung, you kena tick pada table muridnya. Maksudnya bila kita klik, you masukkan data kat situ. Tapi kalau nak reform, awak kena klik di bawah form. Orang mana yang nak isikan data. Okey. So, hari ni memang saya sangat selaju. Apabila nak saya mengganggu, memang ada untuk saya mengajar anda. Sebab tu saya kata apabila suami saya bermula outstation, saya menjaga semua yang sendiri. Okey. Boleh tak hi or anything. Itu saja untuk hari ini. So tugaskan memang kadang-kadang saya bagi tugas yang lepas walaupun saja kita belajar, kadang-kadang saya bagi yang lambat kan. Buat apa tugas yang ada. Okay, sebab saya macam saya minta maaf ada pelajar yang dah tunjuk kat saya hantar especially berkaitan projek tapi saya tak sempat. Tangan saya apabila saya seorang lah. Okay, so on the chat section, tolong say hi or hello. Sebab saya tulis text ni, tiba-tiba tak boleh pakai untuk attendance. Okay, so kita ada alternatif nanti saya terus tanyakan okay, hi or hello. And that's all for today. So saya minta maaf sangat kepada yang dah hantar projek dan hantar tugasan. Tapi saya semua dari masa ke masa sampai untuk masa yang baru saya balik ke GPA baru selesai untuk company akan betul. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Meluangkan masa and please say again please say anything on the chat. Bye bye.